أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hai, Assalamualaikum. Dan apa khabar semua? Diharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera dan walafiat hendaknya. Dan selamat datang ke channel Mistik Horror Channel. Dan pada video kali ini aku nak membawakan sebuah kisah tentang pengalaman seorang pemandu teksi yang menumpangkan makhluk alam sebelah naik teksi dia. Dan apa yang berlaku? Kena tengoklah video ni sampai habis. Tapi sebelum kita mulakan dengan kisah tersebut, aku nak ucapkan terima kasih kepada yang dah support channel ni. Terima kasih banyak-banyak. Yang dah subscribe. Terima kasih. Maaf, lidah pelat. Dan kepada yang masih belum subscribe, anda masih belum terlambat untuk berbuat demikian. Dan kepada yang masih belum subscribe tapi view channel, terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah merahmati kalian semua. Dan pada malam ini aku nak bawakan sebuah kisah tentang kisah hantu tumpang kereta dekat Bukit Bauk. Adakah anda dah ready nak dengar kisah ni? Kalau dah ready, jom dengar. Okey. Pakcik Arun ni berusia 65 tahun. Tapi ni kisah dia dah berlaku pada tahun 1990. Kiranya pada waktu tu Pakcik Harun ni masih muda lah. Jadi Pakcik Harun ni dia dah berpengalaman luas dengan selok-belok jalan-jalan di Terengganu. Maknanya macam orang akan cari Pakcik Harun ni lah kalau nak naik teksi. Sebab Pakcik Harun ni kalau kita sebutnya nama tempat dekat Terengganu, dia dah tahu dah nak bawa. Itulah keistimewaan dia. Dan Pakcik Harun ni dia tinggal dekat satu bandar bernama Parker. Bukan Parker, Parker, P-A-K-A, Parker, Dumun. Pakcik Harun ni dia dah menghadapi ragam penumpang. Macam-macam penumpang yang dia dah hadapi. Ragam dan karenah. Dia pernah hantar ramai juga pelanggan dia ataupun penumpang dia. Ramai yang minat naik teksi dengan Pakcik Harun ni. Sebab dia dah pro jalan kan. Orang kata pro lah, profesional, dah tahu selok-belok jalan kan. Sebut je nama tempat nak pergi dalam bandar tu, dia dah tahu dah. Kan, tak perlu nak pakai Waze sebagai kan. Jadi tapi sekarang ni Pakcik Harun dah slow sikit lah bawa sebab mungkin faktor usia dan juga kesihatan beliau. Berbalik pada kisah pengalaman dia, kisah seram ni dialami ketika beliau menumpangkan seorang gadis dekat Bukit Bauk, Dungun pada tahun 1990-an. Kiranya dia masih muda lagi waktu tu, 1990-an. Dan kejadian tersebut masih segar dalam ingatan Pakcik Harun. Dia tak boleh lupa. Okey, bila sebut tentang Bukit Bauk ni, memang orang setempat selalu letak label dia sebagai salah satu tempat yang keras dan misteri. Dan ada juga yang mendakwa bahawa bunian duduk dekat situ. Kebetulan sebelum dinaik taraf pada tahun 2014, jalan yang menjadi antara laluan utama ke Pantai Timur sebelum kewujudan Lebuh Raya Pantai Timur 2 ataupun LPT 2 sebenarnya agak sempit.
jalan yang Pak Cik Harun naik bawa teksi ni sebenarnya waktu belum dia naik taraf, jalan tu agak sempit, berselekoh tajam dan juga gelap. Dan banyak kemalangan maut berlaku dekat situ. Dan Pak Cik Sahak pun pada mulanya kurang percaya dengan kata-kata orang sekeliling ataupun bawa-bawa mulut orang sekeliling tentang jalan tersebut. Dan pada satu hari pada tahun 1990-an, kejadian yang menimpa dia ni lah, Pak Cik Harun ni lah, kat situlah dia mula merubah persepsi tentang alam ghaib ataupun alam roh. Kisah dia berlaku waktu tu Pak Cik Harun dalam on the way nak balik rumah dekat Paka, selepas hantar passenger ataupun penumpang dekat kampung Kuala Abang, Dungun. Lepas lintas je jalan laluan Bukit Bauk, dalam tengah duduk memandu tu, tengah bawa teksi tu, ada seorang wanita muda berambut panjang, berbaju kurung, lambai tangan menahan kereta ataupun teksi dia lah, tahan teksi Pak Cik Harun ni. Dan pada mulanya Pak Cik Harun ni malah nak layan. Tapi bila dia tengok balik jam dia, dah pukul 1 pagi. Jadi dia risau akan keselamatan gadis tersebut kerana jalan tersebut sunyi dan tiada seorang pun yang lalu. Jadi dia mungkin risau tentang keselamatan gadis ni. Dia takut apa-apa berlaku kepada gadis tersebut. Jadi dia pun stop jugalah kereta dia. Dia pun berhentilah tepi jalan, bagi signal dulu, dia berhenti. Dan wanita tersebut merayu kepada Pak Cik Harun. Pak Cik, saya nak minta tolong ni Pak Cik. Tolonglah Pak Cik. Saya dah kena rompak. Saya dah kena ragut. Habis duit saya. Pak Cik tolonglah Pak Cik, tumpangkan saya dekat rumah mak ayah saya. Depan tu je. Itulah dialognya. Dan selepas dengar penjelasan daripada gadis tersebut, jadi Pak Cik Harun ni pun rasa tersentuh dan dia pun okey, naiklah, tak payah bayar sebab dia pun dah habis shift kerja, jadi bolehlah naik, tak payah bayar pun tak apa. Sebenarnya hati dia nak kenal gadis tersebut sebab dia agak terkejut kerana tiba-tiba muncul dan tahan teksi dia pada pukul 1 pagi. Bila dia tanya, Cik nama apa? Dia hanya sempat bagi tahu nama dia sahaja. Kita bagi nama dia Melati lah. Lepas disebut nama dia Melati, dan soalan selepas tu tidak lagi dijawab. Maksudnya gadis tersebut telah diam 1000 bahasa dan wajahnya menunduk. Untuk nak describe ciri-ciri fizikal gadis ini, gadis ni dia pakai baju kurung, dan baju kurung dia tu agak berkedut dan berkeronyot, nampak kedut-kedut lah. Tetapi bawah badannya wangi dan sekaligus menyingkirkan bahawa dia ni hantu. Maksudnya Pak Cik Harun ni bila dia tengok gadis tersebut nampak macam manusia, dan memang nampak macam manusia ya. Jadi maksudnya dia bukan hantu lah. Dan Pak Cik Harun ni pun sambung balik bawa teksi sambil ditumpang oleh Melati gadis misteri tersebut. Dan waktu dia orang bawa tu, Pak Cik Harun bawa teksi ni, tengah duk bawa teksi ni, gadis tersebut ataupun Melati, dia tunjuk dengan jari rumah orang tua dia ataupun rumah parents dia lah kat tepi jalan. Dan Pak Cik Harun ni pun stop kereta ataupun teksi dia, dan gadis tersebut turun dan ucap terima kasih dan beredar pergi. Tetapi Pak Cik Harun tetap tak sedar hati selepas menurunkan gadis tersebut dekat rumah orang tuanya. Jadi persoalan masih lagi bermain di fikiran Pak Cik Harun. Masih lagi dia tanya, siapa gadis tersebut? Kenapa dia tak jawab soalan aku? Kenapa itu? Kenapa ini dan kenapa itu? Dia banyak soalan bermain dekat fikiran.
Dan perasaan ingin tahu tersebut telah terbawa-bawa sampai ke rumah. Walaupun dah berehat di rumah, tetapi fikiran Pakcik Harun masih lagi fokus pada gadis tersebut. Gadis tersebut memang tak bagi respon selain dari hanya cerita nama dia saja, Melati. Dan keesokannya Pakcik Harun nekat nak pergi juga rumah. Dan nak dipendekkan cerita, memang ada penumpang yang nak pergi ke destinasi, dan destinasi tersebut kena lalu jalan ke rumah Melati. Okey, bila dia dah turunkan penumpang, bila on the way balik, dia terus teringat dalam kepala nak singgah rumah Melati. Sebab dia nak tahu cerita sebenar, macam mana dia boleh duduk tepi jalan pukul 1 pagi. Bila Pakcik Harun ni dah sampai rumah Melati, Pakcik Harun bagi salam. Pintu dibuka. Cekek. Dan kedatangan Pakcik Harun ini disambut ataupun ada pasangan suami isteri yang sudah lanjut usia, dan kelihatan mereka hanya tinggal berdua. Jadi ini adalah peluang yang terbaik untuk Pakcik Harun nak mengisi curiosity dia ataupun sifat ingin tahu tentang Melati. Dan memang betul, bila dia tanya, Pakcik, saya nak tumpang tanya, Salmah memang tinggal kat sini ya? Dan Pakcik dengan Makcik ni mak ayah dia kan? Dan yes, kedua-dua warga emas yang lanjut usia itu angguk tanda ya, memang itu kira betul lah rumah Melati kat situ. Jadi dia dah yakin lah kat situ Melati ni bukan hantu. Dan lepas tu apa lagi? Terus Pakcik Harun buka soalan. Saya nak tanyalah, semalam saya ada tumpangkan Salmah. Dan Salmah memang tinggal dengan Pakcik dengan Makcik ya? Tiba-tiba terkejut parents Salmah, maaf, Melati. Dan yang paling mengejutkan lagi adalah mak Melati menangis teresak-esak bila dengar soalan daripada Pakcik Harun yang tanya tentang Salmah. Salmah lagi, Melati. Dan dalam keadaan serba salah tu, keadaan agak tegang pada waktu tu sebab mungkin soalan tu agak sensitif. Jadi Pakcik Harun waktu tu yang masih blur, dia cakap, aku salah tanya ke? Dia cakap dah hati lah. Dan Pakcik tersebut ataupun ayah Salmah lagi, maaf, minta maaf, ayah Melati, dalam keadaan serba salah tu, ayah Melati terpaksalah buka mulut. Dan ayah Melati mengakui bahawa memang betul yang ditumpangkan itu memang Salmah. Ciri-ciri yang disebut tu pun Salmah. Ya, tetapi sayangnya Pakcik ataupun ayah Melati pun sebut, nak, sebenarnya Melati dah lama meninggal. Dah beberapa minggu dah dikebumikan. Melati meninggal dunia sebab aksiden dalam balik daripada tempat kerja. Dia nak elak biawak, jadi motor dia terbabas. Dan mengikut pihak polis yang buat postmortem, Melati mengalami kecederaan parah di kepala dan meninggal dunia serta-merta. Selepas dengar statement daripada ayah Melati, Pakcik Harun tergamam plus confused. Tetapi walaupun dah diberi jawapan, tapi hati Pakcik Harun tetap tak puas hati. Dia tetap push ataupun dia tetap desak sebab dia rasa macam ada sesuatu yang tak kena. Dia desak lah,
parents Melati ni bagi jawapan yang konkret, sebab dia masih tak percaya yang dia tumpangkan tu, orang yang ditumpangkan tu yang bernama Melati tu dah meninggal dunia. Dia masih tak percaya sebab dia sangkakan itu orang. Selepas didesak berkali-kali dan akhirnya ayah kepada Melati buat keputusan bawa Pakcik Harun ni ke tanah perkuburan Islam. Jadi Pakcik Harun ni pun tumpangkanlah parent gadis tersebut yang bernama Melati pergi ke tanah perkuburan. Bila sampai dekat tanah perkuburan tu dan kelihatan tangan ayah Melati tunjuk dekat satu kubur yang masih baru dikambus. Dan siap ada bunga lagi yang ditabur kan. Kalau orang meninggal kan, kita tengok orang jiruh kan, orang akan letak bunga sikit-sikit kan. Dan bila dia baca dekat batu nisan tu, yes, memang tertulis nama di situ Melati dengan tarikh dia wafat ataupun tarikh dia meninggal dunia. Tanah perkuburan Islam tersebut tak jauh pun daripada rumah parent Melati, jadi tak ada masalah lah. Dan lepas dia tengok batu nisan yang ada tulis nama, jadi nama Melati dekat batu nisan tu, jadi maknanya betul lah apa yang ayah Melati ni cakap, Melati ni dah meninggal dunia. Dan selepas daripada kejadian tu, lepas dia balik rumah, Pakcik Harun demam beberapa hari jugalah sampai kena berubat. Dan sejak kejadian tu, Pakcik Harun terus pergi berubat. Dan alhamdulillah sembuh. Dan semenjak kejadian tersebut tu jugalah Pakcik Harun dah start membawa CD Al-Quran di dalam kereta ataupun teksi ketika membawa penumpang. Sebab selalunya Pakcik Harun ni dia suka dengar lagu, tapi selepas kejadian tersebut menginsafkan dia supaya banyakkan dengar ayat-ayat Allah. Jadi dia pun membawa bekalan CD mengaji dalam kereta dia, just in case lah. Dan selepas kejadian tu jugalah rezeki Pakcik Harun melimpah ruah. Banyak customer order teksi dengan dia. Tapi tak pastilah, bukan, tapi rezeki datang daripada Allah, tapi ada hikmah di sebalik kejadian ni. Jadi selepas kejadian tersebut, Pakcik Harun masih lagi ingat tentang kejadian sampailah dia dah berusia 65 tahun sekarang ni. Dan kisah ini diinterview oleh wartawan Cosmo. Dan Pakcik Harun telah pun slow sikit lah buat teksi. Beliau masih bawa teksi walaupun dah berusia, tapi disebabkan faktor usia beliau slow lah bawa teksi. Kiranya Pakcik Harun dah tak macam dululah bawa sampai ke malam. Beliau hanya bawa sampai petang sahaja dan terus balik ke rumah. Okey, sekian saja untuk malam ini. Dan kesimpulan daripada kisah ini bukanlah kisah penampakan hantu ataupun jembalang, tapi kisah pada malam ini lebih kepada misteri tentang di mana Pakcik Harun telah menumpangkan sesuatu ke dalam keretanya. Dan pada mulanya beliau ingat itu adalah manusia, tapi bila ditanya dan diselidik, dan ternyata pada malam tersebut beliau telah pun diberi salam perkenalan oleh makhluk alam sebelah yang menyerupai Melati yang dah meninggal dunia. Dan kejadian tersebut agak menginsafkan Pakcik Harun. Dan okey, itu sajalah yang aku dapat kongsikan pada malam ini. Dan aku harap anda semua terhibur. Dan ketika bercerita tadi, aku ada salah sebut Salmah dan Melati. Aku minta maaf sangat-sangat, tersasul. Dan aku harap korang terhiburlah kisah. Walaupun kisah malam ni tak ada kisah tentang nampak pontianak ke pocong ke, tak ada orang mengilai. Tapi ini kisah misteri lah. Kisah misteri. Jadi aku harap jumpa korang pada video yang akan datang. Assalamualaikum. Stay safe everyone.